آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita menyambung tadabbur kita menerusi surah Ad-Dukhan. Dan insya-Allah untuk petang ini kita akan masuk semula kepada sambungan surah ayat yang berikutnya. Tempoh hari kita telah berhenti sehingga kepada ayat yang ke-47. Jadi kita akan menyambung semula pada ayat yang ke-48 dan pada ayat berikutnya insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, saya cakap pelan sikit ya, sebab tekak saya belum baik sepenuhnya. Baik, Allah SWT berfirman pada ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Dhuq innaka antal azizul karim. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sadaqallah. Baik, kita lihat mafhum dari ayat 48 sehingga ayat 49. Nanti kita akan lanjutkan ayat yang berikutnya. Okay, ayat ini adalah sambungan kepada beberapa bentuk ancaman, siksaan dan azab Allah Ta'ala kepada ahli-ahli neraka. Ya, beberapa bentuk ancaman dan siksaan Allah Ta'ala kepada ahli-ahli neraka. Baik. Ayat ini memberi maksud, kemudian curahkanlah di atas kepalanya, maknanya di atas kepala ahli-ahli neraka itu dari air panas yang menggelegak. Salah satu daripada bentuk azab yang akan ditimpakan kepada ahli neraka itu adalah akan diambil satu bekas air lalu dipanaskan dengan api neraka Allah Ta'ala dan kemudiannya akan dicurahkan di atas kepalanya. Kepalanya dekat sini dalam tafsir menyebutkan di atas ubun-ubun di kepalanya. Ya. Dalam saya baca sedikit tafsir, kemudian kita pergi kepada tadabburnya. Sebab kita tak dapat nak mentadabbur kalau kita tak memahami maksud ayat itu sendiri. Ya. Maknanya Allah Ta'ala akan mengambil sesuatu yang mendidih. Dekat sini para ulama tafsir berbincang. Ada yang mengatakan diambilnya tembaga. Tembaga lalu dididihkan tembaga itu sehingga ia menggelegak dan kemudian dituangkan di atas kepalanya. Lalu air tembaga yang menggelegak itu akan mengalir daripada atas kepalanya sehinggalah ke bahagian kakinya. Maknanya di sini menunjukkan satu bentuk penyiksaan itu bukan pada bahagian kepala ahli neraka sahaja, tetapi penyiksaan itu adalah daripada kepalanya sehinggalah kepada Ka'ab. Ka'ab ini adalah merujuk kepada buku lalinya. Ada juga yang mengatakan diambil air lalu dipanaskan sehingga menggelegak dan dicurahkan di atas kepalanya. Lalu air itu akan mencari semua daripada otaknya, maknanya bukan dia merosakkan luaran jasadnya, tapi juga adalah dalamannya, maknanya akan menyebabkan otaknya,
semua organ-organ di dalamnya akan mencair, maknanya akan rosak sehinggalah sampai kepada mengalir keluarnya ia kepada ka'baihi, yakni kepada kedua buku lalinya. Ya. Ada yang mengatakan ayat ini diturunkan kepada Abu Jahal. Dalam riwayat Ikrimah mengatakan ayat ini adalah diturunkan kepada ancaman ke atas Abu Jahal, bertepatan dengan surah Al-Alaq dalam ayat yang lain yang Allah Ta'ala sebut lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah, akan direnggut ubun-ubunnya, iaitu ubun-ubun para pendusta dan para pendosa yang dilakukan perbuatan itu oleh malaikat Zabaniyah. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita salah satu daripada bentuk ancaman azab yang Allah Ta'ala sediakan kepada ahli-ahli neraka, yang mana diseksa itu bermula daripada kepalanya, bermula daripada ubun-ubunnya, bermula daripada otaknya, sehinggalah siksaan itu akan terus mengalir sehinggalah kepada bahagian bawahnya, iaitu kedua kakinya. Baik. Pertama, kita lihat beberapa intipati pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang kita bacakan ini. Yang pertama, ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya terdapat pelbagai bentuk-bentuk azab atau siksaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli neraka. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita ahli neraka bukan sekadar mereka itu dibakar dengan api neraka. Ya, bukan sekadar siksaan itu berpada dengan mereka dibakar dengan api neraka. Tetapi di sana terdapat beberapa bentuk-bentuk dan jenis-jenis azab yang juga akan ditimpa kepada mereka, yang mana azab-azab itu berbeza-beza di antara satu ahli neraka ke atas satu ahli neraka yang lain. Azab itu berbeza-beza mengikut dosa dan kekufuran mereka kepada Allah dan kezaliman mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya ahli neraka bukan sekadar mereka itu akan dibakar dalam neraka yang menyeksakan, tetapi mereka juga akan mendapat siksaan-siksaan yang khusus di dalam neraka. Ini memberi maksud siksaan dalam neraka itu ada dua pembahagiannya secara umum. Yang pertama disebut sebagai siksaan dalam bentuk yang menyeluruh, disebut oleh para ulama azabun kafun, iaitu siksaan yang menyeluruh. Siksaan yang menyeluruh ini adalah siksaan api neraka yang membakar menyeluruh tubuh badan mereka dari atas, bawah, depan, belakang, kanan dan kiri. Dan yang keduanya disebut sebagai siksaan yang khusus. Ya, disebut sebagai azabun khassah. Tadi yang pertama azabun kafah, yang kedua azabun khassah. Itu azab yang khusus. Yang mana azab yang khusus ini adalah disediakan kepada mereka bagi setiap para pendosa dan bagi setiap kategori dosa mereka itu ada azab-azabnya yang tersendiri. Ada siksaan-siksaannya yang tersendiri yang berbeza di antara satu dengan yang lain. Ya. Dan bentuk-bentuk siksaan itu ada pelbagai bentuk siksaan lah. Ya. Ada pelbagai bentuk siksaan, seperti mana kalau boleh saya sebutkan sebahagiannya daripada bentuk siksaan itu adalah mereka akan dipukul, dipukul di dalam neraka itu.
dibentak oleh para malaikat. Ini disebut dalam hadis riwayat Abu Daud. Dalam sahih Abu Daud menyatakan fayuhsyaruna ila jahannam ka'annaha sarabun yuhattimu ba'daha ba'dan. Mereka akan dibangkitkan di dalam neraka jahanam seperti sarab. Ya, sarab ni maknanya kita katakan seperti debu, ya. Seperti arang, arang yang masih lagi ada api. Kemudian dihentam mereka atas hentaman ke atas satu dengan yang lain. Maknanya kita bayangkan benda arang yang masih berapi lalu dipukul-pukul, maka arang tu akan pecah lah. Ya. Baik. Kemudiannya antara bentuk siksaan adalah mereka akan diseret. Ya. Mereka akan diseret di sepanjang mereka berada dalam neraka itu. Maksudnya malaikat Zabaniyah akan ikat mereka dan juga apa kita kata, ikat dan belenggu mereka dan akan menyeret mereka di sepanjang neraka Allah Ta'ala. Ini juga disebut dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, mana baginda bersabda, ada 4 golongan yang akan berhujah pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang pekak. Yang kedua, orang yang bodoh. Ini orang yang tak ada akal. Yang ketiga adalah orang yang tua. Dan yang keempat adalah orang yang mati di atas fitrah. Fitrah ni maknanya orang yang mati di zaman yang tidak ada Nabi. Terputus Nabi antaranya. Orang yang pekak, dalam hadis sebut, bila dia datang, dia kata, wahai Allah, Islam dah datang kepada aku, tapi aku tak dapat dengar apa yang disampaikan. Orang yang bodoh kata, ya Allah, Islam telah datang, tetapi aku belum berakal. Ya, dia belum berakal lagi. Aku masih kanak-kanak ketika itu. Maksudnya mungkin dia mati ketika dia kanak-kanak lah. Yang ketiga adalah, telah datang kepada aku Islam, tapi aku telah nyanyuk. Haram ni nyanyuk. Orang tua yang sudah nyanyuk. Mungkin Islam dah datang, tapi masih Islam sampai tu dia dah nyanyuk. Yang keempat adalah orang yang mati dalam keadaan fitrah. Ya, orang yang mati dalam keadaan fitrah. Baik. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Orang yang mati dalam keadaan fitrah kata, wahai Tuhan, telah datang kepada orang fitrah kata, ya Allah, tidaklah datang dan sampai kepada kami satu utusan pun yang menyampaikan ajaran kepada kami. Ya. Kemudian apa Allah Ta'ala buat? Allah akan ambil mereka ini semua, fayursila ilaihim. Allah akan ambil mereka ni, lalu diikat mereka dan dimasukkan mereka ke dalam neraka. Bila mereka dah masuk dalam neraka, akan dijadikan neraka itu sejuk. Ya, bardan wasalaman. Sejuk dan sejahtera bagi mereka. Ya, tapi siapa yang tidak masuk, mereka akan dibakar. Maknanya selain daripada 4 inilah, mereka akan dibakar dan diseret dalam neraka. Ini menunjukkan kalau Islam tu dah sampai, tapi orang tu tak usaha juga memahami Islam. Contoh kalau dia pekak, dia tak usaha dengan cara lain untuk difaham dan sebagainya, dia tetap akan masuk dalam neraka. Cuma Allah Ta'ala bagi dia masuk neraka tu sekejap, berdasarkan hadis ni. Dan Allah jadikan api itu tak membakarnya, bahkan menjadi sejuk dan sejahtera kepadanya untuk seketika, kemudian dia akan dikeluarkan. Okey. Baik, itu antara bentuk azab lah. Ya. Ada yang azabnya dalam bentuk apa ni? Allah pakaikan pada mereka pakaian yang panas. Kemudian kita dah sebut dah ayat sebelum ni, surah Dukhan, Allah siksa mereka dengan makanan. Kemudian ada juga siksaan dengan belenggu ataupun dengan rantai. Ya, seperti mana disebut dalam surah Ghafir ayat 71 dan surah Yasin ayat ke-8. Kemudian ada juga disebutkan siksaan kepada mereka itu adalah dalam bentuk apa ni, binatang berbisa, ya. Binatang-binatang berbisa yang ada dalam neraka tu.
Seperti mana dalam hadis targhib wa tarhib oleh Imam Ibnu Munzir menyatakan, Ibnu Munzir mengatakan di dalam neraka tu ada banyak ular-ular yang berbisa, ya, yang mana leher mereka itu adalah seperti bonggolan unta, ya, dengan satu las'ah, satu patukan dia itu, bisa dia itu disemburkan boleh mematikan selama tempoh arba'ina kharifan, 40 tahun. Demikian juga adanya kalajengking sebesar keldai, ya, yang juga boleh mematikan sebanyak 40 tahun dengan bisa dia itu, ya. Di sini juga menunjukkan antara siksaan dalam neraka itu juga binatang-binatang serangga, ya, binatang-binatang serangga, dan banyak lagi lah, ya. Itu antaranya dipukul dengan maqami'. Maqami' ni adalah satu tukul besi yang dipanaskan dalam api neraka, ataupun siyat, maknanya tali pemukul lah, ya. Lalu diseksa mereka, ya. Dan banyak lagi lah siksaan-siksaan mereka itu. Baik. Itu antara yang pertama pengajaran yang boleh kita ambil, iaitu beberapa bentuk azab yang terdapat dalam neraka, azab yang luar umum dan azab yang khusus. Baik. Kemudian pengajaran kedua yang kita nak ambil daripada ayat yang ke-48 ini, iaitu bagaimana ayat ini menunjukkan kepada kita bila Allah menyiksa ahli neraka, Allah akan menyiksa bermula daripada bahagian otak dan kepala mereka. Otak dan kepala mereka. Kenapa? Disebabkan pada kepala manusia itu adanya satu anugerah Allah yang menjadikan manusia itu mulia berbanding makhluk Allah yang lain, yang disebut sebagai akal. Sebab tu kalau kita baca di dalam ayat Al-Quranul Karim, dalam surah, tak silap saya, surah Al-A'raf, ya. Dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala disebut pada ayat yang ke-179. Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Ya, dalam ayat ni Allah Ta'ala disebut punca kenapa ramai orang masuk neraka. Sebenarnya ada banyaklah sebab-sebab dosa menyebabkan manusia masuk neraka. Tapi ini adalah sebahagian yang Allah Ta'ala sebut. Tapi yang menariknya pada ayat 179 ni, benda pertama yang Allah Ta'ala sebut, ramai orang masuk neraka itu sebab apa? Allah kata, lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah kata kerana aku bagikan pada mereka akal, tetapi mereka tidak menggunakan akal itu adalah untuk berfikir. Tak gunakan akal untuk membezakan antara baik dan buruk. Tak gunakan akal untuk membezakan syair dengan Quran. Membezakan sihir dengan mukjizat. Membezakan hak dengan batil. Mereka tak gunakan akal. Kalau mereka gunakan akal pun, mereka dah tahu kebenarannya, tetapi mereka menjadi orang yang berlawanan dengan akal itu. Dia orang yang mendustakan kebenaran yang telah mereka ketahui melalui akal mereka. Ya, maka sebab itu Allah Ta'ala menyiksa mereka. Maka kat sini menunjukkan pada kita satu pengajaran yang sangat penting. Apa pengajarannya? Menunjukkan kepada kita pengajaran yang sangat penting yang perlu kita fahami dekat sini. Mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan adalah menerangkan kepada kita berkenaan dengan peranan akal. Ya, peranan akal di dalam menjadi asbab petunjuk kepada manusia. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya
dengan akal yang Allah Ta'ala berikan, seseorang tu boleh masuk syurga dan beriman dan beramal. Demikian dengan akal juga seseorang itu boleh mendustakan dan juga seseorang itu boleh menderhakai Allah Ta'ala dan menjadi asbab mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya satu pengajaran yang mesej yang penting, sifat orang-orang yang beriman itu adalah mereka sentiasa menggunakan akal mereka untuk memahami petunjuk. Untuk memahami petunjuk. Sedangkan sifat ahli neraka itu adalah mereka yang tidak menggunakan akal ataupun menafikan akal daripada memahami petunjuk dan kebenaran. Sebab tu kalau kita tengok dalam Islam ni, apa sahaja benda yang menafikan penggunaan akal, Islam akan haramkan. Contoh, pengambilan berhala. Bagaimana akal mengajar kita satu berhala itu boleh menciptakan kita sedangkan kita yang menciptakan dia. Benda ini bercanggah dengan akal. Lalu kita menyengutukan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bercanggah dengan akal. Maka di sini menunjukkan kepada kita benda itu diharamkan. Demikian juga Islam mengharamkan judi, kerana judi menafikan akal supaya manusia berfikir, cara nak bekerja, cara untuk berusaha hanya bergantung kepada nasib. Jadi Islam haramkan judi. Demikian juga Islam haramkan arak kerana arak boleh merosakkan akal. Ya. Demikian juga Islam mengharamkan banyak lagi perkara, ya, kalau kita tengok, kerana ia menafikan peranan akal. Satu, Islam juga mengharamkan kita ikut-ikutan, ya. Maksudnya kita ikut sesuatu benda itu secara membuta tuli. Kita tak ikut berdasarkan kepada akal. Kita tak ikut berdasarkan kepada fikiran. Dengan syarat, tapi tak boleh terlebih menggunakan akal pun tak boleh lah. Ya, mesti menggunakan akal, tetapi akal itu diikat dengan hujah, diikat dengan dalil. Sokongannya, dokongannya adalah dalil. Dia tak boleh kita panggil terlalu melampau sangat, lebih tinggi daripada dalil, dan tak boleh juga langsung tak pakai akal dalam memahami dalil. Maka kedua-dua itu adalah perkara yang ditegah oleh agama. Ya, langsung tak pakai akal dalam nak memahami Quran dan hadis pun tak boleh, atau terlebih memakai akal sehingga menafikan apa yang ada dalam Quran dan hadis pun tak boleh. Sebaliknya, menggunakan akal untuk memahami Al-Quran dan hadis mengikut kepada kefahaman-kefahaman yang tidak bercanggah dengannya. Ya, okay, baik. Maka disebabkan kerana itulah ahli neraka bermula penyeksaannya di dalam neraka adalah anggota pertama yang Allah Ta'ala akan menyeksa ahli neraka itu adalah pada bahagian kepala dan ubun-ubunnya. Ini kepala dan ubun-ubunnya. Bahkan kalau kita tengok di belakang ubun-ubun kita ni, di belakang forehead kita ni, di dahi kita ni, memang ada satu, kita panggil, satu, Allahu Akbar, satu organ, bukanlah organ kita panggil, tapi satu benda di belakang otak kita ni, saya lupa dah istilah dia, saya ada baca dulu, yang mana dia adalah satu organ yang Allah jadikan untuk membuat decision. Jadi bila kita dapat maklumat sampai ke otak, otak akan hantar kat depan, bahagian depan kita ni, di belakang dahi kita ni, untuk membuat keputusan sama ada nak menerima hasil decision itu atau menolaknya. Jadi sebab itu, bila kita sujud kepada Allah, kita letakkan dahi kita, itu adalah menunjukkan semulia-mulia perhambaan. Disebabkan kerana kita meletakkan dahi kita di mana tempat untuk kita membuat
keputusan itu seolah-olah kita nak kata kita menyerah diri dan taat sepenuhnya semutlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita nak lanjutkan pula kepada ayat yang berikutnya. Pada ayat yang berikutnya Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat 49. Lepas mereka diseksa, mereka dilanjutkan dengan penyiksaan yang berikutnya. Sambil malaikat menyiksa mereka, malaikat katakan zuq, dengan penuh sindiran dan juga ejekan dan penuh dengan penghinaan. Malaikat kata apa? Rasakanlah azab siksa ini. Sesungguhnya kamu dulu adalah orang yang berpengaruh, aziz, al-karim, lagi orang yang terhormat dalam kalangan masyarakat. Ya, maksudnya sambil malaikat menyiksa ahli neraka itu, malaikat akan mengejeknya, malaikat akan menghinanya. Di sini juga menunjukkan pada kita bahawasanya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala itu bukannya sekadar adanya azab dalam bentuk fizikal, tetapi juga ada padanya azab yang kita dah sebut sebelum ni dalam bentuk mental, dan yang ketiganya ada juga azab dalam bentuk emosi. Ya, dalam bentuk emosi. Jadi lengkaplah siksaan dalam neraka ini terbahagi kepada 3. Pertama, azab dari sudut fizikal. Yang kedua, azab dari sudut mental. Dan yang ketiga adalah azab dari sudut emosi. Yang kita sedang bacakan pada ayat ini adalah ayat yang berbicara berkenaan dengan azab dalam bentuk emosi. Ya? Dalam bentuk emosi. Kerana sambil malaikat menyiksa ahli-ahli neraka itu, malaikat taubikh. Ini saya baca tafsir, malaikat akan taubikh. Maksudnya malaikat akan ejek, malaikat akan cerca, malaikat akan memaki mereka, menyindir mereka. Ya, maknanya sambil pukul, kata ini balasan dosa ini, ya, inilah hukuman bagi dosa ini, rasakanlah kesakitan azab bagi dosa ini. Ya. Sehingga kan Ibnu Abbas menafsirkan perkataan yang malaikat kata itu, walaupun kamu dekat dunia dulu Al-Aziz, orang yang berkuasa, Al-Karim, orang yang dihormati, tapi malaikat kata, mengikut tafsiran Ibnu Abbas, masa malaikat siksa dia, malaikat kata tidak ada lagi kuasamu, lasta bi'aziz, walasta bikarim, dan kamu juga tidak lagi disanjung, kamu lagi tidak lagi mulia. Ya, sambil malaikat menyiksa mereka. Ya, walaupun mereka kat dunia dulu dengan kekuasaan yang mereka ada, mereka tak diseksa, bahkan mereka menyiksa, dan dengan kemuliaan itu mereka disanjung, ya, oleh orang ramai. Bahkan mereka menghina orang-orang beriman dan para anbiya. Ya. Namun bila balik ke dalam neraka Allah Ta'ala, sebaliknya yang akan berlaku. Suatu kata Ibnu Abbas, saya dah sebutkan tadi, kata Ikrimah, seorang tabi'in, ketika mana Abu Jahal, ya, dia jumpa Nabi SAW, dia bertentangan dengan Nabi SAW, maka dia akan mengucapkan laknat ke atas engkau, wahai Muhammad. Wal'iyadzubillah. Ya. Astaghfirullah. Maksudnya dia akan cakap perkataan itu. Ya, kemudian atas penghinaan yang ia ucap kepada Nabi SAW itu, balasan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya bila diseksa di hari akhirat kelak, malaikat pula akan mengejeknya dengan berkata, rasakanlah, kerana tidak ada lagi kekuasaan dan tidak ada lagi kemuliaan kepada kamu pada hari ini. Maknanya pada hari kiamat ini mereka tidak akan mendapat kemuliaan apa-apa lagi. Ada tafsir yang mengatakan malaikat akan ucapkan perkataan aula laka fa aula.
seperti mana Allah Ta'ala disebut dalam surah Al-Qiyamah pada ayat yang ke 35 ya. Pada ayat yang ke 35. Kerana perbuatan yang dibuat oleh Abu Jahal. Ini dalam tafsir. Dia tarik baju Nabi SAW, kemudian dia kata, wahai Muhammad, engkau tak mampu dan teman kamu, yakni Jibril pun tak mampu untuk menyelamatkan kamu daripada aku. Kemudian kata Abu Jahal, bahkan kalau engkau menghimpunkan seluruh ahli Batha ni maknanya penduduk Mekah lah ya, untuk mereka menghalang kejahatan yang aku buat padamu pun mereka tak akan mampu, kerana kata Abu Jahal, Anal Aziz Al-Karim. Abu Jahal kata, kerana aku adalah orang yang Al-Aziz, yang perkasa, yang kuat, yang ada kuasa, yang ada kedudukan, Al-Karim, dan juga dipandang mulia kerana kedudukan aku ini dan kerana keturunanku ini. Sebab tu pada balasannya Allah matikan dia dalam perang Badar dalam keadaan penghinaan, ya, dan keadaan hina juga. Iaitu dia diserang oleh dua pemuda yang mencederakannya dan akhirnya dia dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Dan ada juga mengatakan sebab nuzul ayat yang kita baca ni 49 ini, kata Qatadah, ayat ini turun pada Abu Jahal. Majoriti ulama tafsir kata ia turun pada Abu Jahal. Ketika mana Abu Jahal bertemu dengan Nabi SAW, lalu dia memerli Nabi dan mengejek Nabi. Dia kata apa? Ayu'iduni Muhammad, wahai Muhammad, apakah engkau cuba untuk memberi ancaman kepada aku? Lalu dia kata, wallahi inni la ana a'azzu man baina jabalaiha. Dia kata, demi Allah, dia kata Abu Jahal, demi Allah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang lebih perkasa, yang lebih dipandang mulia daripada antara kedua jabal ini ataupun kedua bukit ini, yang merujuk kepada bukit yang ketika itu Allahu Akbar, iaitu bukit Jabal Abu Khubais, ya, yang ada di kota Mekah lah ya. Ada yang mengatakan iaitu Marwah dan juga Safa. Baik. Okay, itu adalah berkenaan dengan sedikit tafsir yang kita boleh ambil. Sekarang ni kita nak lihat dari sudut pengajarannya. Saya dah sebut salah satu pengajarannya dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya ahli neraka juga mereka akan diseksa dengan siksaan yang berbentuk emosi. Ya, siksaan yang berbentuk emosi. Ya. Baik. Dan juga selain daripada itu menunjukkan kepada kita pengajaran yang boleh kita ambil yang keduanya, bahawasanya pengajaran kedua yang boleh kita ambil, kita tengok, perhatikan. Di sini Allah Ta'ala menyatakan sambungan kepada asbab kenapa kebanyakan manusia masuk dalam neraka. Sambungan daripada ayat sebelum ni, 48 yang kita bincang tadi. Yang pertama tadi, sebab dia tak gunakan akal dia. Ya, dia tak gunakan akal dia tak guna akal dia untuk berfikir, bertadabur dan hatinya. Yang kedua adalah kerana disebabkan Al-Aziz dan Al-Karim. Punca kepada kenapa manusia ini kekal dalam kekufuran, kefasikan, kezaliman, keingkaran adalah kerana Al-Aziz. Al-Aziz kat situ merujuk kepada maksud kuasa, ya. Disebabkan kerana punca kuasa. Sebab tu kalau kita nak memahami ayat yang kita bacakan ini, kita boleh lanjutkan sokongan tafsiran ini merujuk kepada surah Al-Haqqah. Boleh buka dalam surah Al-Haqqah. Kita tengok Allah Ta'ala cerita tentang penyesalan ahli neraka. Ya, penyesalan ahli neraka
kerana beberapa perkara yang menyebabkan mereka, punca kenapa mereka masuk dalam neraka. Contohnya kita tengok pada surah Al-Haqqah, bermula pada ayat yang ke-28. Apa kata Allah? Ma aghna anni maliyah. Celakanya aku kerana hari ini tak bermanfaat kepada aku hartaku. Sebab ahli neraka berpandangan, kalau mereka, orang kafir, minta maaf, orang kafir berpandangan kalau mereka mengumpul harta yang banyak dekat dunia, kalau mereka balik di akhirat, mereka boleh menebus dosa-dosa mereka itu dengan harta mereka yang banyak. Tapi Allah sendiri rakamkan dalam Quran, ma aghna anni maliyah. Tidak bermanfaat kepada aku akan hartaku sedikit pun. Kemudian perhatikan pada ayat 29, Allah kata, halaka anni sultaniyah. Allah Ta'ala lanjutkan antara sebab yang kedua, selain daripada harta, kerana mereka mengumpul harta yang terlalu banyak sehingga melalaikan mereka daripada beriman dan beramal. Yang kedua adalah halaka anni sultaniyah, telah binasa ataupun telah hilangnya kekuasaanku atau kerajaanku. Dekat sini jelas menunjukkan kepada kita salah satu faktor yang menyebabkan manusia itu kekal dalam kekufuran, kekal dalam kejahilan, kekal di dalam kemaksiatan. Ya. Salah satu daripada puncanya adalah berpunca daripada sikap mereka itu, ya, sikap manusia itu yang tamakkan kepada kuasa dan tamakkan kepada kerajaan, tamakkan kepada kedudukan, tamakkan kepada pengaruh. Demikian juga yang tamakkan kepada harta-harta dunia. Ini yang menyebabkan kebanyakan mereka itu dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Okey, baik. Yang kedua Allah sebut Al-Karim. Al-Karim kat sini adalah sifat kesombongan kerana dan keujuban kerana mereka yang suka untuk dipuji. Mereka yang suka untuk dipuji atau disanjung. Itu maksud Al-Karim. Ya, jadi salah satu Allah Ta'ala cerita kenapa mereka masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah berpunca daripada sikap mereka yang suka untuk dipuja atau yang suka untuk disanjung. Ya, suka dipuja dan juga suka untuk disanjung. Okay. Selain daripada kerana dosa mereka itu tidak menggunakan akal untuk berfikir dan bertadabbur. Ya, jadi salah satunya di antara sebabnya adalah kerana mereka itu tamak, ya, kepada kuasa, tamak kepada harta dan kedudukan. Yang keduanya adalah kerana mereka itu bersifat takabur dan bersifat ujub kerana suka untuk orang membesarkan dirinya atau memujanya atau mengagungkannya atau membesarkannya, ya. Maka disebabkan kerana itulah mereka kekal di dalam kekufuran. Sebab mereka takut kalau mereka beriman, Islam mengajar orang kaya dengan orang miskin ni sama saja. Ya, yang beza adalah takwa dia. Jadi mereka kena bergaul dengan orang-orang miskin. Jadi mereka tak suka benda-benda macam ni kerana sifat kesombongan mereka dan besar diri mereka dan sifat ujub mereka. Ya. Okey, baik. So kat sini kita boleh tengok sifat orang yang beriman adalah orang-orang yang sentiasa berendah diri, ya, yang bersikap tawadhu, ya, dan juga mereka yang bersikap pemurah, ya. Mereka yang bersikap pemurah dan tidak membezakan manusia itu kerana kedudukannya, tak membezakan manusia itu kerana kekayaannya, tak membezakan manusia itu kerana bangsanya, ya. Tetapi ada kerana nilaian iman dan amal solehnya dan ketakwaannya. Okey.
Baik, itu satu pengajaran yang sangat penting juga. Dan pengajaran yang ketiga yang boleh kita ambil pada ayat 49 ini adalah pengajaran untuk kita memilih ikutan yang betul, memilih pimpinan yang betul, memilih tauladan yang betul, supaya kita tidak salah memilih ikutan, tidak salah memilih tauladan, tidak salah memilih pimpinan. Kerana ayat ini menunjukkan, dalam satu tafsiran saya baca, ayat ini memang sebagian ulama kata ia turun kepada Abu Jahal, ya. Tetapi walaupun Abu Jahal diseksa, sambil dikatakan kepada Abu Jahal macam itu, turut diseksa juga adalah orang yang mengikuti Abu Jahal. Orang yang mengikuti Abu Jahal. Maknanya kuncu-kuncu pengikut-pengikut Abu Jahal. Yang mereka dahulu, apa yang Abu Jahal buat, mereka pun buat. Apa yang Abu Jahal sakiti Nabi SAW, mereka menyokongnya. Mereka pun gelak sama-sama. Bila Abu Jahal cela Nabi, mereka pun ketawa. Maksudnya mereka terlibat bersama-sama dengan Abu Jahal itu, sama ada keterlibatan secara langsung ataupun mereka terlibat dengan secara tidak langsung. Yang pastinya, mereka itu menjadikan Abu Jahal ataupun juga disebut gelaran Abu Al-Hakam. Abu Jahal ataupun Abu Al-Hakam ini sebagai ikutan mereka, sebagai panduan mereka, sebagai tauladan mereka. Maka disebabkan oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka dan menghancurkan mereka, membinasakan mereka dan juga menghancurkan mereka bersama-sama dengan ketua mereka dan juga pimpinan mereka. Banyak pula. Bersama pimpinan-pimpinan mereka. Maka di sini menunjukkan kepada kita satu pengajaran yang sangat penting. Dalam hidup kita ini, kita perlu memilih ikutan yang betul. Sama ada guru kita, sama ada ikutan kita, sama ada pemimpin kita, suami kita, siapa-siapalah guru kita, ya, siapa-siapa saja yang kita nak jadikan dia sebagai kawan, kawan kita, sahabat kita, itu sangat penting, ya. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis bahawasanya seseorang yang duduk bersama dengan pembawa minyak wangi, sama ada dia mendapat wangian itu ataupun dia dapat mengecapi bauan itu, ataupun sekurang-kurangnya dapat mencium bau wangi itu, ya. Berbeza dengan orang yang memilih teman yang salah adalah seperti orang yang berkawan dengan orang yang menempa besi, yang mana kita duduk dengan dia, kalau tak terbakar baju kita, ya, mungkin kita akan terkena asap atau terkena haba yang panas. Maka ini satu perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kita untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk kita memilih teman yang betul, kerana dalam tafsir mengatakan bila Abu Jahal diazab demikian, pengikut-pengikutnya juga akan diazab seperti mana Abu Jahal. Lalu dikatakan juga kepada mereka, rasakanlah kamu, ya, rasakanlah kamu kerana atas ikutan kamu kepada orang-orang yang seperti ini. Itu dalam tafsir yang disebutkan oleh Al-Qurtubi, ya. Okey, kemudian kita lanjutkan yang terakhir ayat 50. Allah Taala sebut kemudian sambil mereka diseksa itu, ketuanya, pengikutnya, lalu dikatakan pada mereka, inilah dia azab yang kamu dahulu ragu-ragukan, tamtarun. Ya, inilah azab yang kamu tamtarun. Tamtarun ni juga ada beberapa makna. Yang pertama, tamtarun itu adalah azab yang kamu tidak beriman dengannya. Ragu-ragu kat sini maknanya tak beriman, tak percayalah. Ya, sebab neraka tu kan tak nampak, jadi mereka mendustakan neraka itu. Mereka tak beriman kewujudan neraka itu. Yang kedua, tamtarun ni kat sini adalah yang mana mereka persendakan, yang mereka perolok-olokkan seperti orang yang bersikap ragu-ragu. Biasanya orang yang ragu-ragu ni
dia mempermain-mainkan benda yang diragukannya. Ya. So inilah azab yang dahulu kamu satu tak percaya, tak beriman. Nombor dua adalah azab yang kamu persendakan, yang kamu hinakan, yang kamu persendakan. Inilah azab dia. Itu maksud tamtarud kat situ. Ya, yang ketiga, tamtarud itu memberi kepada maksud yang mereka bukan permainkan atau perolokkan, tapi yang betul-betul mereka ragu-ragukan. Ini merujuk kepada orang munafik, yang mana mereka percaya tapi dalam masa yang sama mereka seakan tidak percaya. Ya, percaya dalam tak percaya. Ya. Maka dekat sini memberikan kita pengajaran yang penting. Ya, ada 3 perkara. Yang pertama, pengajaran kat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya okey. Berdasarkan pada 3 tafsiran itu tadi, menunjukkan kepada kita ada 3 perkara, ya, yang mana 3 perkara ini menjadikan seseorang itu kufur. Yang pertama, mendustakan, atau tak beriman tu mendustakanlah, menafikan, menolak. Yang kedua adalah meragukan, maksudnya tidak meyakini dengan yakin. Dan yang keempat adalah mempersendakan atau memperolok-olokkan. Dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala menggabungkan 3. Ya, 3. Satu, mendustakan atau menafikan, ini sikap orang kafir. Yang kedua adalah meragu-ragukan, ini sifat orang munafik. Dan yang ketiga adalah memperolok-olokkan, ini juga sifat orang kafir dan munafik. Kedua-duanya sekali. So di sini menunjukkan satu pengajaran yang sangat penting, bahawasanya pertama, pentingnya iman. Ya, pentingnya iman. Beriman ni maknanya kita meyakini sesuatu dengan keyakinan yang tidak ada sedikit keraguan. Iman yang mutlak. Kita percaya semua yang didatangkan kepada kita dari Allah dan Rasul dengan keyakinan yang tidak ada sebarang keraguan. Dan dengan keyakinan yang penuh jazam, yang penuh nekat, yang tidak ada kelonggaran. Ya, satu disebut akidah. Akidah ni berkaitan akad, iaitu kita simpul dengan ikatan yang kuat, kata yang mematikan. Yang ketiga adalah menunjukkan pada kita pertama, kepentingan iman, ya, kerana iman dapat menyelamatkan kita daripada murka dan azab Allah Ta'ala, siksaan di hari akhirat, berbeza dengan orang yang mendustakan. Yang kedua adalah kepentingan yakin. Kepentingan yakin. Ya, kepentingan untuk kita yakin dan ikhlas. Kerana orang-orang yang merasa ragu-ragu ini adalah orang-orang yang tidak ikhlas atau tidak yakin dengan Allah dan Rasul. Dan yang ketiga, lepas iman dan ikhlas, kepentingan kita untuk memiliki apa yang disebutkan sebagai sifat mujahadah, kesungguhan. Ya, kesungguhan. Kerana dekat sini menafikan sikap orang yang suka bermain-main, ya, berpura-pura, ya, di dalam beribadah, ya, ataupun di dalam ketaatan, kepatuhannya kepada Allah dan Rasul. Ya. Jadi ini di antara 3 perkara pengajaran yang boleh kita ambil: iman, ikhlas dan yakin. Dan yang ketiga adalah mujahadah, kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya berhenti sekadar tu dulu, bateri saya dah nak habis ni. Sekejap ya. Alamak. Tinggal.